Sebuah lagu yang sangat-sangat megah dan mengajak kita seumur hidup melayani Tuhan. 一首很雄伟的歌，并且激励我们要一生侍奉主。 Mari memasuki 2025 dengan semangat yang sedemikian. 让我们进入这新的一年，我们带着那样子的志气。 Amin. 阿门。 Selamat tahun baru. Ya, izinkan saya sampaikan salam dari jemaat kami di Amerika, Indonesian Good News Church. Biarlah tahun baru memberi saudara kesehatan yang baru, berkat baru, karunia baru untuk setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. 让我代表我们的教会在美国向大家致新年蒙恩，并且我祈愿我们进入新的一年有新的健康、新的恩典、新的力量。 Suatu hari ada seorang raja mengajak temannya pergi berburu. 有一次，国王邀请他的朋友去打猎。 Ketika mempersiapkan senjata berburu, 当他们预备打猎的器具， temannya tidak sengaja telah mencelakai sang raja sehingga jempolnya putus, jempol tangan. 这个朋友他不小心走火了，使得那个国王的这个拇指被打伤。 Raja sangat marah besar. 这个国王非常的发怒， Kemudian menjebloskan temannya ke penjara. 然后把这个朋友下到监狱。 Tapi temannya tidak marah, dia hanya minta maaf dan berkata haleluya, puji Tuhan. 但是这个朋友并没有生气，他只是说哈利路亚，赞美主， Sebab dia yakin segala sesuatu Tuhan bekerja. 因为他相信在一切的事上神都动工。 Raja kemudian berburu dengan pasukan lainnya. 然后国王在另外一次跟别的军人去打猎。 Mereka masuk ke daerah kanibal dan entah bagaimana raja tertangkap oleh orang-orang kanibal. 他们进入了一个食人族，这个国王不小心就被这个食人族抓去了。 Bukan saja ditangkap, raja akan dipersembahkan kepada dewa mereka, sebab itu upacara tahun baru. 不只是说这个国王被抓走，而且这些族人要在新年的时候把国王当作祭物献给他们的神。 Ketika sang raja diikat dan hampir dibakar, 当这个国王被绑在那个木材上，准备被烧， sang imam yang memimpin upacara itu melihat jempolnya putus. 然后这个带领祭祀的这个祭司看见国王的拇指断了， Dia berkata, kita tidak boleh mempersembahkan korban yang cacat. 他说：“我们不可以献上已经有瑕疵的祭物， Lepaskan dia dan bebaskan dia. 我们要释放他。” Oh, raja senang sekali dia tidak jadi dibunuh. 国王就感到很高兴，他不曾被杀死。 Dia pulang mencari temannya yang di penjara. 他回去找那位在监狱的朋友， Dia katakan, maafkan saya. 他对他说：“请你 Saya 原 sudah 谅我， memenjarakan kamu. 我已经把你关在监牢。 Tapi sebenarnya kamu mencelakai jempolku itu menyelamatkan nyawaku. 但是事实上，当你让我的这个拇指断掉，其实是救了我。 Oh, kalau ada jempolku lengkap, pasti aku sudah dipersembahkan ke dewa orang kanibal itu. 如果我的这个拇指还在的话，我就成为那些食人族祭物。” Temannya berkata, haleluya, puji Tuhan. 这朋友说：“哈利路亚，赞美主！ Engkau tidak usah minta maaf padaku. 你不需要向我求原谅。 Kalau kamu tidak penjarakan aku, 如果你没有把我关在监牢， aku ikut kamu pergi berburu. 我会跟着你去打猎。 Pasti akulah yang dipersembahkan kepada dewa itu. 那很可能我就是那个被献给神的祭物。 Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主！ Haleluya. Kurang keras, haleluya. Puji Tuhan. 赞美主！ Mazmur 146 sampai Mazmur 150 adalah sebuah paket. 诗篇146篇到150篇是一连串的。 5 Mazmur terakhir adalah sebuah Mazmur pujian, penyembahan kepada Tuhan. 这些都是对神的赞美与敬拜， Sebab dia maha baik, maha bijaksana. 因为他是美善智慧的神。 5 Mazmur itu diawali dengan haleluya dan diakhiri dengan haleluya. 这5篇诗篇一开始从哈利路亚开始，结尾也是哈利路亚。 Semua keadaan, semua situasi, semua waktu Raja Daud mengajak umat Tuhan selalu memuji dan menyembah Tuhan. 大卫王他
激励、鼓励他所有的子民，在任何时候、任何情况、任何地方都要赞美敬拜神。 Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. 我不晓得我们的情况如何。 Mungkin 2024 engkau mengalami ups and down. 也许在2024年，你的这个人生是上上下下， Ada senang, ada susah, ada tawa, ada air mata. 有喜乐，有困难，有眼泪， Ada sehat, ada sakit, ada pergumulan yang orang lain tidak mengerti. 有健康，有病痛，甚至有一些我们的伤痛是别人家不能明白的。 Tapi setidaknya Tuhan mengizinkan saudara dan saya menginjak kepada 2025. 但是至少神已经允许我们踏入了这新的一年2025。 Ada cukup banyak manusia yang tidak mendapatkan kesempatan masuk ke tahun baru. 有许多的人并没有这个机会进入这新的一年。 Masih ingat satu hari sebelum tutup tahun, 还记得在这个年尾的最后一天， Jeju Airline dari Korea yang dari Thailand menuju ke Korea, 那个济州航空从泰国飞往济州岛， harus mendarat darurat di airport Muan International. 他必须紧急降落在那个国际机场， Sebab roda depan nggak bisa turun. Roda depan nggak bisa turun, nggak bisa keluar, dan dia harus mendarat dengan hidung pesawat itu. 因为它前面的轮子打不开，使得它降落的时候必须是那个机头就是撞在地上， Mendarat dengan hidung pesawat dan menabrak tembok, bang. 然后这个这样子的降落撞到墙，然后爆炸， Meledak dan terbakar. 爆炸起火。 Hanya 2 yang diselamatkan dari kobaran api itu pun kritis. Sisanya 179. Is it 179? Meninggal dunia. Hampir semua meninggal, hanya sisa 2 yang diselamatkan kritis dari api. 在那个飞机上，大约是179的乘客，所有的人只剩下2个，就是很病危，可以没有死，但是其他的人都死了。 Itu 2 awak kapal saja. Saya yakin 100% semua yang meninggal itu pada hari itu mereka tidak tahu sedikit pun bahwa setelah mereka keluar rumah tidak pernah akan kembali ke rumahnya. 我相信那个170多位的人，那一天当他们离开家门的时候，他们从来都没有想过，他们就从此不回家了。 Kalau hari ini saudara dan saya ada di rumah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, itu 100% anugerah kemurahan Tuhan. 如果今天我们能够聚集在主的家，我们能够一起赞美、敬拜神、领受神的道，这真是神的恩典。 Amin. 阿门。 Hari ini kita mau belajar dari Mazmur 147. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. 我们要从诗篇147篇大卫所写的诗篇来学习， Setelah pemulihan Yerusalem, 就是当耶路撒冷复兴后， bait suci ditegakkan. 圣殿再一次的 Mereka boleh 被建造 beribadah lagi. 他们可以再一次的敬拜。 Ada sebuah tahap baru ketika Yerusalem itu dimenangkan dan dipulihkan. 他们当耶路撒冷再一次可以被夺回，他们有进入一个新的阶段。 Raja Daud mengajak seluruh umat Tuhan memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan sebab Dia Maha Baik. 所以大卫邀请所有的子民一起来赞美主，因为神是如此的美善。 Memasuki tahap baru seperti kita memasuki tahun baru, hendaklah kita juga belajar memuji kebaikan Tuhan. 进入新的一个阶段，就像我们现在进入新的一年，让我们一起学习，我们来赞美敬拜我们的神。 Tapi ingat, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan bukan saja ada event baru atau ada tahap baru dalam hidup kita.
但是我们也要知道说，当我们赞美神、尊主的名为大的时候，不是只是在有一些的时令，或者是说进入一个新的阶段。Ada yang tahun baru, ada yang ulang tahun, ada yang dapat rumah baru, ada yang dapat istri baru, anak baru. Itu biasanya mengucap syukur, memuji Tuhan. 我们常常很容易的在我们搬迁新家，有得到添丁，然后进入新的一个阶段，我们很容易说记得感谢。 Tapi bukan itu saja, seharusnya adalah setiap waktu, setiap saat, setiap momen kita memuji, membesarkan Tuhan. 但是其实不只是如此，而是我们在每时每刻，我们都要记得赞美敬拜我们的神。 Kalau saudara nanti pulang membaca seluruh Mazmur 47, saudara melihat kata kerjanya, itu semua ditulis dalam bentuk aktif dan present tense, tata bahasanya terus-menerus. 如果你回去读诗篇147篇，你会发现在这个诗篇所有的动词都是现在进行式的。 Adalah sebuah ajakan bagi kita semua. Mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan, mari meninggikan Tuhan setiap saat, setiap situasi, setiap keadaan. 所以他在这里一直邀请所有的人一起来赞美尊主的名为大，在无论何时何况。 Mungkin saudara duduk di situ, saudara berkata, Pak Pendeta, you tidak tahu hidup saya. 也许你坐在那边，你会想说，牧师，你不了解我的状况。 Untuk khotbah mah gampang, 你讲道简单， tapi prakteknya susah. 但是实行是难的。 Bagaimana bisa setiap saat memuji Tuhan, setiap momen, termasuk saat-saat dan situasi yang sangat-sangat menyulitkan. 我如何在每时每刻赞美神呢？特别是在那个很辛苦的时候， Ketika ada sakit penyakit, tidak sembuh-sembuh, ketika ada kemiskinan, kegagalan, ada air mata, kematian kekasih, banyak hal yang Bapak tidak mengerti hidup saya. 当有病痛一直不能够被治好，当有眼泪，当有失败这些的时候， Memang saudara, saya tidak mengerti hidupmu. 真的我不了解你的生活， Tapi satu hal saya tahu, firman Tuhan tidak pernah salah. 但是我能够确定的一件事情是，神的话语没有错的。 Allah kita tetap Allah yang maha baik dan maha besar. 我们的神仍然是伟大美善的。 Dan kalau saudara sungguh-sungguh memegang firman-Nya, saudara akan dimampukan. Saudara dan saya akan dimampukan untuk tetap memuji Tuhan. 当我们真心紧紧抓住神的话语的话，要相信你和我，神要赐我们力量，能够面对。 Ada 3 pelajaran praktis yang akan kita pelajari hari ini. 今天我们要学习的3个很实际的功课。 Yang pertama, 第一， hati yang siap menerima apapun keputusan Tuhan. 我们预备好心来接受神任何的决定。 Ayat 3 dan ayat ke-11 menegaskan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. 在刚才的诗篇第3、第11节那边强调，我们的神是充满慈爱的。 Allah yang mengerti umatnya, Allah yang menghibur umatnya dan menguatkan umatnya. 他是医治他的子民，他兼顾他的子民。 Allah yang penuh anugerah sampai dia memberikan seluruhnya buat kita. 他是充满恩典的神，甚至将他所有的都赐给我们。 Dan klimaksnya adalah ketika mengutus Sang Firman turun ke dalam dunia ini, Yesus Kristus di 并 hari 且这个 Natal. 高峰就是在当他将这个道成肉身，把他的独生子耶稣基督在圣诞节的时候来到世上赐给我们。 Kalau Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal itu, yang mati buat kita di atas kayu salib, ada apa lagi yang tidak diberikan kepada kita? 如果父愿意将他的独生爱子赐给我们，并且为我们死在十字架上，还有什么是父不愿意给我们的？ Dan ketika Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, 当主耶稣愿意为我们死在十字架上， menebus dosamu dan hutang dosaku, 来救赎你我的罪， ada penderitaan apa lagi yang lebih besar dari itu? 有什么比这更大的痛苦？
Kalau saudara memiliki pengertian dan pengenalan terhadap Allah yang sedemikian, kita akan dimampukan tetap memuji Tuhan di dalam situasi apapun. 如果我们对神有那样子清楚、正确的领会的话，我们就能够在任何的情况、任何的时候赞美神。Arthur Ashe adalah petenis kulit hitam yang terkenal di Amerika. 亚瑟·阿瑟，他是美国有名的一位网球选手， Dia 3 kali juara Grand Slam yang sangat terkenal. 他3次得了在大满贯那边得了冠军。 America Open tahun 68, 当1968年的美网， Australia Open tahun 70, 1970年的澳网， dan Wimbledon 75. 1975年的这个温网。 Setelah 3 kali dia juara Grand Slam, dia sakit jantung. 当他赢了这3次的就是很著名的这个网球赛的话，他得了心脏病。 Kena serangan jantung, dia dioperasi 2 kali bypass. 因着心脏病，他必须有这个心脏手术2次。 Waktu operasi itu ada transfusi darah dan dia kena penyakit HIV, darah yang tidak sehat masuk ke dia. 在这个手术当中，他必须输血，并且输血的时候带有这个艾滋病毒的这个血输进了他的身体。 Oh, para penggemarnya kaget. Kenapa orang yang begitu terkenal, orang yang percaya Tuhan bisa kena penyakit HIV? 许多原来崇拜他的人，他们觉得很惊讶，为什么这么有名的人竟然得了这个艾滋病？ Salah satu penggemarnya menulis surat dan bertanya kepada dia, 甚至他的那个球迷还写信问他， bukankah kamu percaya Tuhan? 就问他说：“你信神不是吗？ Kenapa Tuhanmu memilih kamu kena penyakit ini? 为什么神拣选你得了这样的病？ Pernahkah kamu tanya kepada Tuhanmu, Why me Lord? Kenapa aku Tuhan? 你曾经问过你的神吗？为什么是我？” Lalu Arthur Ashe membalas surat itu. 然后亚瑟·阿瑟他这样子回信， Dia bilang di dunia ini ada 50 juta manusia yang ingin main tenis. 他说在这个世上有5000万的人想要打网球， Hanya 10%, 5 juta yang kemudian bisa main tenis. 但是只有10%，就是500万的人最后能够真正打网球。 Dari 5 juta itu hanya 500.000 belajar tenis profesional. 在这个500万当中，只有50万的人能够进入这个职业网球选手， Tapi hanya 50.000 yang bisa ikut bertanding. 但是在这个当中，只有5万人能够进入赛场。 Dari 50.000 itu hanya 5.000 yang bisa mencapai Grand Slam. 在这个5万人当中，只有5000人能够进入这个满贯赛， Dan hanya 50 yang boleh mencapai Wimbledon. 但是只有50个人能够达到这个温网。 Dari 50 itu hanya 4 ke semifinal. 在这个50人当中，只有4人可以进入决赛。 Dari 4 itu cuma 2 ke final. 这个4人当中，只有2人可以进入最后的决赛， Kemudian cuma ada 1 juara. 然后只有1个冠军。 Ketika saya juara Wimbledon dan memegang piala itu, 当我赢得了这个温网的时候，拿着那个奖杯， saya tidak pernah bertanya Tuhan, why me Lord? Kenapa aku Tuhan? 我从来没有问神说为什么是我。 Kenapa sekarang ketika aku harus sakit, aku harus bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Itu tidak pantas. 但是如今我现在生病了，我不配问神说为什么是我。 Sebuah hati dan iman yang kuat yang bisa menerima apapun keputusan Tuhan. 这是一个很坚定的信心，能够接受神所允许的一切。 Seringkali kita berpikir bahwa kita itu pantas hanya menerima yang baik-baik saja di bumi ini. 我们常常觉得说，我们配得到这世上一切所有好的。 Ketika ada yang tidak baik, ketika ada ketidaklancaran, ada sakit, kemudian kita berteriak, menjerit kepada Tuhan, why me Lord? 但是当我们遇见困难，我们有病痛，我们就会向神呼喊说：为什么是我遇到这样？ Saya tidak tahu hidup saudara.
我不晓得你的人生， Tapi saya tahu satu hal pasti, kalau saudara dan saya masih di planet bumi ini, tidak terlepas dari dosa, kejahatan, sakit penyakit, dan penderitaan. 但是有一件事情是确定的，当我们还活在这个地球上，困难、疾病、各样的事情都会遇到。 Dalam perjalanan pulang ke rumah Bapa di sorga, kita harus melewati dunia ini yang penuh dengan kesusahan, bahkan di akhir zaman akan lebih susah dan lebih sulit. 当我们在还没有进入天家之前，在这个世上的这个道路一定是有困难，甚至在末日的时候，这个困难是越来越凶险的。 Ketika saudara tidak memiliki hati yang siap menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saudara tidak mungkin bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala waktu, segala tempat. 如果我们没有预备好心，领受神允许在我们的人生中所发生的一切，我们就不可能做得到随时随地能够赞美神。 Mari yakinlah masuk 2025 bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. 让我们进入2025年的时候，让我们有这样子的信心，知道说，在主耶稣基督里，我们的神是充满慈爱的。 Katakan Tuhan, apapun yang terjadi di 2025, aku tahu Engkau maha baik. 让我们能够对神说，在这个2025年，无论发生什么事情，我都相信你是美善的。 Amin. Yang Amin. kedua, 第二， hati yang beriman bahwa Allah kita adalah Allah yang maha besar. 我们要有信心，知道我们的神是全能的神。 Ayat 4 dan 5 mencatat bahwa Allah kita menaruh bintang-bintang yang ribuan juta itu di langit, dan Dia memberi nama setiap bintang itu. 第4、第5节告诉我们，他数点星数的数目，一一称他的名。 Kalau Dia saja memberi nama bintang-bintang, masakan Dia tidak kenal namamu? 如果他能够一一称星星的名，难道他不知道你的名吗？ Dia adalah pemelihara alam semesta ini. 他是宇宙万物的守护者， Semua ciptaan dipeliharanya. 所有创造物他都守护 Semua 着。 tumbuh-tumbuhan Dia yang menumbuhkan, semua binatang Dia yang memberi makanan. 所有植物他都让它生长，所有的动物他都赐它们食物。 Kalau Dia memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan, memberi makan kepada binatang, masakan Tuhan tidak memelihara hidupmu? 如果他能让植物生长、喂养动物的话，难道他不看顾我们吗？ Oh, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha akbar, maha besar. 我们在主耶稣基督里的神，他是伟大，他是大能的神。 Bahkan lebih besar dari semua penderitaan yang pernah kau alami. 甚至大过我们所有经历过的困难。 Sebab seluruh penderitaan manusia, puncaknya adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. 因为所有人类的痛苦是在主耶稣基督钉十字架的时候，那个达到巅峰。 Yang hari ini kita akan rayakan dalam perjamuan kudus. 就是我们今天要在圣餐中纪念的。 Kalau Dia sudah memberikan nyawanya bagimu, bagiku, adakah hal lain yang tidak diberikan bagimu? 如果他已经为你我舍命，还有什么他是不给我们的？ Kalau Dia sudah menderita, disalib dan mati bagimu, adakah penderitaanmu lebih berat dari penderitaannya? 如果他已经在十字架上受苦为我们死，我们还有什么更大的痛苦比这更大的？ Percayalah dan berimanlah bahwa kuasa salib dan kuasa kebangkitannya lebih besar dari apapun di bumi ini. 让我们要相信说，十字架上的大能，他的复活的这个能力，比这世上的一切都还要更大。 Kasih dan kuasanya akan mengubah semua yang tidak baik pada akhirnya menjadi kebaikan. 他的爱，他的能力，将要把所有那些不好的都转为美好。 Dr. Lin adalah seorang misioneri yang melayani di Taiwan. 有一个林医生，他在台湾宣教， Dia buka sebuah klinik dan banyak perawat-perawat dokter muda yang bekerja sama dengan dia.
他开了一个诊所，有许多年轻的医生、护士在他的诊所那边同工。 melayani di desa yang miskin. 他在比较穷的乡下那边服侍， Orang-orang datang berobat dengan murah, dengan gratis, dan dia bisa memberitakan Injil. 他给他们这个便宜的医疗，甚至是免费的。 Suatu hari sebelum kliniknya tutup di sore hari, 有一次下午，当诊所还没有关闭前， datanglah seorang anak ke klinik itu dengan nafas yang ngos-ngosan sebab dia berlari-lari. 有一个孩子，他这个上气不接下气的到了那个诊所，因为他之前是跑来的。 Dia katakan, dokter tolonglah mama saya sakit keras, badannya panas. 他说：“求你帮助我的妈妈，我妈妈发高烧， Berilah aku obat yang bisa menyembuhkan mamaku. 请你给我能够医治我妈妈的药。” Karena klinik sudah mau tutup, kemudian seorang perawat segera memberikan 1 botol obat antibiotik kepada dia. 因为诊所就要就是那天要停业，所以护士很快的给他一个这个消炎药。 Kemudian dengan botol itu dia berkata terima kasih, dia berlari pulang. 这个孩子拿着这个消炎药，说了谢谢，就跑回家。 Ketika klinik akan ditutup, sang perawat yang memberi obat itu datang kepada Dr. Lin. 当这个诊所真的大家要回去了，这位护士他就跟这位林医生说， Dia katakan, dokter saya minta maaf. 他说医生很抱歉， Tadi saya salah kasih obat ke anak itu. 刚才我给那孩子的药是错的， Itu bukan obat, itu racun. 那不是药，那是毒。 Kalau mamanya minum malam ini pasti mati. 如果他妈妈喝了，今晚一定会死掉。 Bagaimana dokter, kita tidak tahu rumahnya. 但是怎么办呢？我们不晓得这孩子的家， Bagaimana kita cari dia? 我们怎么样去找他？ Semua bingung. 大家不晓得该怎么办。 Perawat itu berkata pasti besok pagi anak itu datang dan dia akan melaporkan mamanya meninggal. 这个孩子明天如果来到诊所的话，一定向我们报告他妈妈死了。 Dr. Lin juga nggak tahu harus berbuat apa. 这位林医生也不晓得该怎么办。 Dia berkata kita nggak bisa buat apa-apa. 他说我们不能够做什么， Tapi satu hal kita bisa berdoa bersama. 但是我们能够做的就是我们一起祷告， Mari kita berlutut sama-sama dan berdoa. 让我们一起跪下来，我们一起祷告， Mohon belas kasihan Tuhan. 求神的怜悯。 Hanya kuasa dan kasih Tuhan yang bisa bekerja menolongnya. 唯有神的慈爱大能够拯救他， Supaya mamanya nggak celaka. 让他的妈妈不遭殃。 Setelah berdoa kemudian masing-masing pulang. 祷告了之后，每人就各自回家。 Besok pagi-pagi ketika klinik akan dibuka, anak itu sudah di depan pintu. 隔天早上，当这个诊所要开诊的时候，这孩子已经站在那边， Menangis terseduh-seduh. 在那边哭。 Wah, dokter dan perawat udah deg-degan. 这个医生跟所有的护士已经心惊胆跳， Lalu tanya anaknya kenapa? 问这孩子为什么？ Dia bilang saya minta maaf dokter. 他说：“医生，我要请原谅。 Obat yang kemarin dikasih saya itu jatuh dan pecah. 昨天你给我的那瓶药，掉了，然后破了。 Sebelum sampai rumah aku tersandung dan jatuh pecah, beli saya obat yang lain. 他说我还没有到家之前，我被绊倒，然后这个药打破了。 Dokter Lin tanya anak itu, jam berapa itu? 然后林医师就问他说，发生的时候是 Jam 几 berapa 点？ kamu terjatuh? 你几点跌倒？ Matahari pas terbenam. Matahari pas terbenam. 他说太阳刚刚下山。 Dokter Lin ingat, waktu itulah mereka berlutut berdoa bersama-sama. 这位医生他知道，就在那个时候是他与那个所有医护人员一起跪下来祷告的时候。 Tuhan Maha Kuasa Maha Besar. 神是大能的， Dia sanggup bekerja dalam segala situasi. 他能够在任何的情况下动善功。 Banyak hal yang tidak kau mengerti oleh pikiranmu yang terbatas. 我们有限的思想，我们无法去测度的。 Banyak hal kita tidak mengerti oleh perasaan kita, hikmat kita, pengalaman kita yang terbatas. 有许多的事情是我们这些有限的经验、有限的智慧、有限的能力能够是 Tapi 完全理解 Tuhan 的。 terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. 但是神在凡事上都动善功，叫爱他的人能够得益处。 Percayalah 2025 ini beriman bahwa Allah lebih besar dari semua masalahmu.
让我们2025年，我们深信我们的神大过我们所有一切的困难， maka kamu akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. 让我们能够经历神奇妙的美善。 Yang ketiga, 第三， hati yang tabah menunggu Tuhan. 我们有坚定的心等候神。 Ayat 13-14 berkata, Dia Allah yang mengasihi umatnya setuntas-tuntasnya. 第13、14节告诉我们说，他是爱他子民的神，完全的爱他们。 Semua aspek hidup ada di dalam cinta kasih Tuhan, sebab Dia adalah sumber berkat itu. 我们生活的各个方面都在神的爱与恩典里面， Pegang janjinya. 让我们抓住他的应许。 Filipi 1 ayat 6 berkata, Dia yang memulai pekerjaan baik itu, Dia akan meneruskannya dan menggenapinya. 腓立比书第1章第6节那边说，当他开始了一个善工，他要继续，并且他要成就， Sebab Dia Allah yang setia kepada umatnya. 因为他是忠心于他子民的神。 Walaupun seringkali umatnya tidak setia. 虽然他的子民常常对他不忠， Saya tidak tahu 2025 menjadi tahun yang bagaimana bagi saudara. 我不晓得这2025年会成为你什么样的一年。 Tapi ingatlah ketika engkau sabar, tabah menantikan Tuhan, kamu akan melihat karyanya yang ajaib. 但是你要相信，当你坚定等候神的时候，你将要看到神奇妙的作为。 Suatu hari seorang Pak Pendeta pulang dari kantornya. 有一天，一位牧师从他的办公室回家， Sampai di depan rumah dia lihat kucing peliharaannya naik ke atas pohon. 他回到家的时候，看见他家养的猫上了树， Dan saking tingginya dia gak berani turun. 因为爬得太高了，在树上他不敢下来。 Pak Pendeta menawarkan susu, menawarkan roti, kucingnya gak berani turun. 这个牧师他已经把牛奶、面包给这个猫，这只猫却不愿意下来。 Bagaimana menolong dia? 要怎么样帮助他呢？ Kemudian pendeta dapat akal. 然后这个牧师就想到一个办法， Dia ambil seutas tali dan mengikat ujung yang satu di dahan pohon itu. 他就拿了绳子，把绳子系在那个枝子上， Ingin menarik dahan itu turun 把这个枝子拉低， supaya bisa ambil kucingnya. 让它能够够着那只猫。 Tapi dia kurang kuat. 但是它不够力量， Akhirnya tali yang ujung satu lagi diikat di mobilnya. 然后他就把这个绳子的另一端系在他的车子， Setelah diikat kemudian dia majukan mobilnya. 然后系好了之后，就他把车子移前， Tapi karena dia maju terlalu kenceng, 但是因着他向前的太猛， tas talinya putus. 这个绳子就断掉， Kucingnya terbang, gak tahu kemana hilang. 这个猫就飞起来，然后不晓得到哪里去了。 Wah, pendetanya kaget. 这个牧师吓了一跳， Tuhan ampuni aku menjadi pembunuh kucingku sendiri. 他就向神说：“求你赦免我，我自己杀了自己养的猫， Tolong aku bisa ketemu dia, kalaupun mati paling tidak saya bisa kuburkan, bikin upacara 帮助 penguburan. 我能够找到这只猫，即使它已经死掉，至少我可以把它好好的埋葬。” Dia keliling-keliling di perumahan itu cari-cari, gak ketemu. 他一直在那个家的周围找，但是找不着这只猫， Hatinya sedih sekali. 他的心很难过。 4 hari kemudian Pak Pendeta lagi berbelanja di supermarket. 4天后，当这位牧师在超市那边买购物， Di situ dia ketemu seorang ibu yang dia kenal. 他遇见一位他认识的妇人， Namanya Ibu Miao Miao. 她的名字叫喵喵妇人。 Namanya Miao Miao, tapi dia tahu ibu ini gak suka kucing. 这个喵喵妇人虽然名字像猫咪，但是她不喜欢猫咪。 Dia aneh. Ini ibu pembenci kucing, tapi hari itu beli makanan kucing. 他就看见说，这位不喜欢猫咪的妇人那天却买了猫的饲料。 Dia penasaran kemudian tanya ibu itu. 他很好奇，所以就问他。 Ibu Miao Miao, 他说：“喵喵妇人， saya heran kenapa you hari ini
beli makanan kucing padahal kamu tidak suka kucing. 我很奇怪，为什么你今天买猫食物？其实你不喜欢猫，不是吗？ Oh, boksu, saya mau kesaksian, boksu. 然后这妇人说：“哦，牧师，我要做见证。 Dari dulu saya keras kepala, menentang Tuhan, nggak mau percaya. Sekarang saya mau kesaksian, saya percaya Tuhan. 过去我因着景象我不信神，现在我要全心的信靠神。” 4 hari yang lalu itu cucuku ulang tahun. 他说：“4天前，当我的我的孙子生日的时候， Si Noni ulang tahun, dia minta dibelikan kucing. 他生日的礼物，他要求要能够有一只猫。 Ya boksu tahu saya nggak suka kucing. 牧师，你知道我不喜欢猫， Jadi saya terus menentang dia. 所以我一直反对。 Tapi Noni terus merengek-rengek. 但是我的孙子一直就是哭着要猫。 Akhirnya saya bilang begini, Tuhanmu kan hidup, kamu bilang Tuhan Yesus hidup bangkit, minta sama Tuhanmu. 我就跟他说，既然我们所信的神是活的神，我就跟我孙子说，你向神要。 Kalau Tuhan Yesusmu hidup, suruh dia kirim kucing dari sorga. 如果你所信的主耶稣是活的，让神从天上赐给你一只猫。 Kalau benar kucing dari sorga, dia boleh masuk rumah ini. 如果这个猫是从天上来的，它就可以进入我的家。 Boksu, cucuku si Noni itu, saya lihat dengan mata kepalaku, dia keluar ke halaman rumah berlutut berdoa. 然后呢，牧师，你知道吗？我的孙子真的，他到了我们的院子，在那边跪下来向神祷告。 Dia bilang begini, Tuhan Yesus, nenekku gak mau percaya. 然后他说：“主耶稣，我的婆婆不愿意相信， Buatlah dia percaya. 求你让她相信。 Engkau hidup, engkau bisa mengirimkan kucing dari sorga. 你是活的神，你能够从天上降下一只猫。 Aku ulang tahun pengen dapat kucing. 我这次的生日很想得到 Kirimlah 猫， Tuhan. 主啊，求你赐下一只猫。 Saya dengar dia doa, saya ketawa ngengek. 我听他这样子的祷告， Ya, 我就笑 mengejek 起 dia, 来， ini apaan, doa apaan? 我就说这是什么样的祷告？ Waktu Noni bilang dalam nama Yesus, amin. 当他说奉主耶稣的名，阿门。 Saya dengan mataku, boksu, lihat itu kucing turun dari sorga. 我用我的眼睛亲眼 Pas di 看 depan Noni. 那个猫从天降下来，然后就落到孙子的面前。 Oh, ini aku cerita badanku masih gemetar, boksu. Ini benar-benar nih. 然后这真的发生了，我现在跟你讲，我身体都还在发抖。 Di rumahku ada kucing dari sorga. 我的家正养着一个从天上降下的猫， Sampai-sampai saya kasih nama seperti saya, Miao Miao. 所以我给它取名跟我的名字一样，喵喵。 Oh, saya tiap hari peluk dia, sekarang jadi cinta kucing. 我每天抱着它，我变成很喜欢猫。 Nah, ini makanan kucing buat dia. Makanan kucing ini buat 所 dia. 以我买的这个猫食物是给它的。 Oh, boksu, aku percaya Tuhan itu hidup. Nanti aku dibaptis ya, boksu ya. 他说我真相信我们的神是活的，然后我也要受洗。 Dalam hati Pak Pendeta bilang, dia gak tahu itu kucing gue. 这个牧师在心里想，这个你得到的猫是我失去了猫。 Korban satu kucing, dapat satu jiwa. 虽然牺牲了一只猫，但是拯救了一个灵魂。 Tuhan kita Tuhan yang ajaib. 我们的神非常奇妙， Banyak hal kau tidak mengerti. 许多事情我们不明白， Kalau engkau tabah menantikan Tuhan, 但是当我们坚定等候他， kau pasti tidak dikecewakan. 我们一定不失望， Pasti melihat karyanya yang ajaib. 一定看见他奇妙的作为。 Amin. 阿门。 Sebab itu apapun yang terjadi, 因此，无论发生什么， katakan Tuhan Yesus baik. 我们要说主耶稣是好的。 Ayo ikutin. Apapun yang terjadi, 无论发生什么， Tuhan Yesus baik. 主耶稣是好的。 Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ayo kita ulang. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, mari bangkit berdiri. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hanya piano saja. Sebagai hamba Kristus hari ini saya mau berdoa bagi saudara. 圣于神仆，我今天要为你祷告。 Hari ini aku tidak tahu hidupmu. 今天我虽然不晓得你的生活， Satu hal saya tahu, memasuki dan menjalani 2025. 有一件事我确定的是，当你进入新的一年Ketika engkau 2025， sungguh-sungguh belajar menerima keputusan Tuhan, 当你学习真正的领受神的决定， beriman Tuhan lebih besar dari apapun, 有信心，神比一切更大， tabah menantikan Tuhan, 坚定等候神， engkau akan mengalami kuasanya, kasihnya yang luar biasa. 我们将要经历神的大能，神的慈爱。 Saya akan berdoa untukmu tahun 2025 menjadi tahun berkat, tahun anugerah, tahun iman, tahun ibadah. 我要为你的2025年祷告，让这新的一年成为你经历神的恩典、神的慈爱、神的能 Jika 力。 saudara mau saya doakan, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. 如果你要我为你祷告的，请你把你的 Gak 右 usah 手 malu, 举 gak 起 usah 来， takut. 不要觉得不好意思，把 Angkat 你的 tangan 手 kananmu 举起 kepada 来， Tuhan. 向神举起你的右 Ketika 手 kau。masih bisa angkat tangan memuji Dia, angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu. 当你还能够举起你的右手赞美神，将你的左手放在你的胸 Menghadap 前。 Tuhan, ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. 当你把你的手举起来，神就把他的手伸下来拯救你。 Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangan yang diacungkan. 我们在天上的父，你看见这些举起的手， Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu, pegang tangan-tangan itu. 主耶稣，求你伸出你的手，抓住这每一只手， Berkati mereka satu persatu. 求你一一的祝福他。 Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 你的仆人奉主耶稣的名祷告， Berkati tahun 2025 menjadi tahun berkat, tahun anugerah, tahun kesembuhan, tahun kekuatan, tahun pujian bagi Tuhan. 求你祝福每一位的2025年，成为他们祝福的一年，恩典的一年。 Ajar 他们 mereka menerima kenyataan hidup tanpa bertanya kepada Tuhan kenapa. 求你教导我们，让我们接受你允许所发生的一切，我们不疑 Ajar 问。 mereka beriman engkau lebih besar dari semua penderitaan dan kesusahan. 教导我们有信心，知道你大过我们一切的困难。 Ajar mereka tabah menantikan waktu Tuhan. 教导我们坚定等候， Berserah penuh dan berharap penuh kepadamu. 完全信告，完全盼望。 Kami berdoa di dalam satu nama, 我们祷告是奉唯一的名， Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. 主耶稣基督的拯救者，永活的神， Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, 是万神之神， Raja segala Raja, Gembala kami yang baik yang hidup selama-lamanya. 万王之王，是我们的好友，是永远活着的。 Amin. 阿门， Yang percaya berkata amin. 阿门。 Puji Tuhan. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Bagi saudara yang tadi didoakan, nanti boleh dapatkan buku saya ya di depan ya, ada usher di sana, saudara boleh mendapatkan buku baru saya, tolong dibaca menjadi follow up bagi saudara. Tuhan memberkati. 上帝祝福每一位刚才我为你们祷告的，你们可以散会的时候在后面领取我的一本书。